Kes. Oh, sekarang teruk. Saya teruk aja. Baru start teruk Dah 2 bulan dah. Start raya hari tu dia dah teruk. Sebab tak silap aku sana yang kalau belah sana teruk pun Sabah je kan. Sarawak tak sangat kan. Dia sekarang teruk sebab raya hari tu. Dia start dari Pasai yang perempuan balik dari Johor. Ya betul lah, kes itu lah, betul lah. Lepas tu dia makin teruk sampai sekarang. Kau tahu tak, aku rasa kita semua PKP kan sekarang. Yelah, tapi dekat tempat kau teruk tak? Tempat aku tak boleh jogging. Tak ada jogging. Wow, mesti dah kurus ni. Oh, kau tengok ni. Ni lemak ni. Ni pipi ni masih Sikit besar. dah tu, dah kurus sikit dah tu. Apa je banyak tu lepas tu Roblox. Biasa tu Roblox, biasa tu. Mana-mana Roblox. Everywhere is all Roblox. So malam nak belajar apa? Aku tak prepare. Aku tak prepare apa-apa sebab je benda tiba-tiba kan. Tak payah prepare apa-apa. Tak lah, maksud aku macam korang nak buka guna apa Photoshop Tak apa, aku tunjuk je lah apa-apa basic je. Wow, so, amazing. Next time baru siapa aku tanya lagi software apa nak kena download. Sibuk je. Seorang tu lari. Okay. Aduh lah. Aku mula kot. Yang kau tunjuk ni kita editing guna software handphone ke device desktop Untuk sekarang ni aku tunjuk guna laptop ke desktop ke lah. PC lah basically. Tapi dia punya basic tu boleh apply kepada semua lah. Macam mana nak edit tu. Cuma mungkin untuk software tu mungkin aku boleh bagi tahu macam mana nak belajar guna YouTube lah kot. Macam mana nak step by step dia macam mana nak guna. Tapi dekat YouTube kau ada buat tutorial juga kan? Tak silap aku lah. Tak ada, mana ada. Tak pernah. Kau bukan nak jadi Mak Kamil ke? Oi. Come on lah. Kata jadi Mak Kamil. Buatlah basic tutorial. Dia start naik pun sebab buat tutorial bodoh tutorial. Terus naik tahu. Come on lah. Bila lagi nama Syahran nak naik. Come on lah. Salah Syahran. Aku biasa-biasa je. Tak. Aku kenal kau. Aku tak kenal kau, kenal kau. Okay, so basically hari ni apa yang aku nak share ni adalah sharing So bukanlah kelas, bukanlah nak mengajar, cuma nak share apa yang aku tahu. Bukannya diam. Bukannya bukannya aku belajar pergi kelas ke apa. Adalah pergi kelas kali 2 je. Tapi basic most masa aku belajar sendiri guna YouTube dengan experience yang aku buat berdasarkan job-job aku lah. So aku start lah patutnya ada lagi Jazlan pun tak ada lagi. So tak apalah, kita teruskan je. Aku sekarang pun dah buat recording. So kalau terlepas apa-apa korang boleh tengok lah dekat YouTube. So kalau tak behave tu pun pandai lah. Aku risau lah. Okay, so basically aku nak cerita macam mana aku tak kenalkan diri lagi kan. Okay, kita dah kenal, nama aku Syahran. Tipu saya tak kenal kau. 26 tahun. Sedang bekerja, kerja biasa-biasa je. So aku tengok kat sini kita ada Afika Jalil, kita ada Azima kalau tak silap aku ambil gambar combo dia kot kat UPM. Betul tak Azima? Azima ada? Ada ke? Tak apa. Ada. Betul kan dekat UPM kan? Dekat UPM. Okay. So dia salah seorang klien aku ambil untuk gambar convocation dia. So next kita ada Awang, kawan sekolah. Sini orang famous kat sekolah. Okay. Okay, next kita ada Syazwan member sekolah juga, classmate sekolah. Dia pun dah ada basic pasal videografi lah. So next kita ada Nur Hanif ni kita panggil Milo. Jangan tanya kenapa orang panggil dia Milo, sebab dia tak nak orang jawab.
So next kita ada Rod, kita kawan UiTM juga. Dia daripada Sarawak. Aku tak penting. Bersuara dia. Okay. Bersuara kat dia. Next kita ada Nick Husna. Dari mana ya? Oh, Boost. Oh, okay, kerja part time. Okay, next kita ada Izati member sekolah yang rapat juga. Next kita ada Ahmad Nizam, atau lebih dikenali sebagai Ijam. Pelik bagi nama penuh. Okay, next kita ada Zuhilmi, member tempat kerja aku sekarang. Dia pun pegawai lah, and biasa-biasa. Yang baru masuk, Fatihah Zamri, selamat datang. Macam DJ lah. Okay, so aku teruskan dengan ada lagi. Okay, kita ada lagi. Selamat datang kepada Izhar. Oh, Ini MBB orang masuk. kuat fotografi ni dekat MPP, bekas MPP. Alright. So, aku start lah. Dalam masa yang sama, kalau siapa yang masuk nanti aku kenalkan lah. So, yang pertama, aku nak bagi tahu macam mana korang nak cari idea untuk foto atau video. So, basically kalau aku ada dua cara. Sama ada aku scroll internet. So, kita akan, kalau macam Instagram, kita boleh gunakan hashtag atau location. Contoh, kalau baru-baru ni aku ambil gambar pasal takoyaki. So, macam mana aku nak ambil gambar pasal takoyaki? Basically, kalau aku ambil gambar takoyaki tu pasal produk fotografi lah. So, korang boleh search lebih lagi pasal produk fotografi ni. So, kita gunakan platform social media. Contoh, Instagram. Kita hashtag takoyaki fotografi. Contoh, ataupun sushi fotografi. So, daripada situ, dalam seluruh dunia kita boleh nampak macam mana kita nak ambil gambar sesuatu produk. Tak kisah apa-apa produk pun. So, daripada Instagram, Twitter, Facebook, Google pun boleh. So, boleh je cari dekat internet tu. Sekejap. Ada orang tak dengar ke? Semua dengar je kan? Ya, aku shot sendiri lah. Dengar. So, basically kalau pasal fotografi ke apa-apa ke, even kalau korang nak buat apa-apa infografik ke, kita mulakan dengan internet lah. Sekarang internet semua ada. So, macam kita semua ni tak ada pergi kelas, apa-apa kelas kan. So, basically semua sendiri. So, kita gunakan internet tu sepenuh-penuhnya. Contoh kalau aku nak ambil gambar wedding. Aku ambil gambar wedding, aku guna hashtag wedding. Tapi wedding, kalau kita Melayu, kalau wedding kita cari kat Instagram, seluruh dunia berbagai-bagai jenis wedding fotografi. So, kalau nak cari wedding, Malay wedding fotografi, atau Malay wedding, gunakan hashtag tu ke, location ke, nak cari tempat apa yang cantik, macam mana nak shoot kat tempat tu. So, kita gunakan social media tu. So, contoh aku tunjuk contoh alang-alang. Tunjuk contoh video baru-baru aku buat. Kejap share present. Tak ada screen. Sekejap Sabar. Syaran, Ya. kau dekat dengan kipas ke? Oh, kuat sangat bunyi kipas. Dia macam distract sikit. Baik, teguh. Dia okey, dia sikit je lah. Sekarang okey kan? Okey, cool. Okay, kejap. Push. Baru merdu suara tu.
Dengar bunyi kipas saya. Sorry gang. Aspek tegur. Alright. Okay, kita sambung. Okay, sekejap Itu. Send. Entire screen. Okay, ni adalah contoh. Aku buat video baru-baru ni. Sekejap, korang dengar ke audio? Dengar ke audio daripada laptop aku? Tak dengar. Tak dengar tak apa, abaikan suara. Alah, sangkut pula. Sekejap nak memudahkan kerja, aku buka je terus video dia. Okay, cukup dah kat tu. Okay, kalau ikutkan konsep tu, aku gunakan, okay, ni adalah video klip sebenar daripada lagu tu. Aku nak tunjukkan contoh macam mana nak cari idea. Contoh macam tadi, lagu tu kalau korang search, lagu tu tajuk tak tahu, lagu tu dia dah bermain dalam fikiran aku. So bila aku nak buat video, contoh bila aku nak buat video, bila aku tengok video klip tu, aku boleh relate. So bila aku nak shoot, aku dah tahu apa aku nak shoot. So macam mana sequence video tu aku dah tahu. So the idea ni aku boleh bagi tahu, tak salah untuk tengok idea orang lain. Maksudnya dalam kata kasarnya, tak salah untuk tiru the concept. So tak kisah gambar ke video ke, tak salah untuk tiru konsep orang lain. So dia untuk awal-awal memang kita perlukan reference. So tak kisah, tengoklah macam mana pun, and then kita menggunakan kaedah kita, barang kita, macam mana nak shoot sesuatu tu, gambar ke video ke kan. So kita gunakan kreativiti kita. So awal-awal tak kisah aku nak tiru macam mana. Contoh kalau macam tadi, takoyaki dengan sushi tu. So kalau korang ambil sebiji-sebiji macam mana dia letak, macam mana angle dia. So ikut je, tak ada masalah. So dalam awal-awal ni memang ambil konsep yang sama tak salah, sebab kita nak belajar sama juga dengan apa-apa kita buat kat dunia ni pun. Kalau kita tengok orang lain bekerja, so kita ikutlah benda yang baik kan. So kita ikut, so selagi benda tu tak salah, kita ikut. Cuma dalam isu sekarang ni, cumanya penggunaan lagu tu mungkin ada copyright strike. So nanti aku tunjuk macam mana nak cari lagu-lagu yang free kat YouTube je. Berlambak lagu-lagu yang free yang takkan kena copyright strike. Okay. So next. Kejap aku dah lupa ni aku nak cakap apa. Okay, pasal fotografi. Ni basic pasal fotografi. Itu.
Keluar ke? Dah keluar ke? Oh, aku lupa nak cakap. Kalau korang macam ada benda nak tanya masa aku tengah cakap tu, tanya je. So, ni adalah two-way conversation. Bukan kelas je kan, sharing session. So, apa yang terfikir tu, tanya je. No problem. Ni ada slide lama ni. So, basically, okay. Pasal fotografi dengan videografi ni, ni adalah basic composition. Mungkin setengah korang dah familiar, setengah korang mungkin tak pernah dengar. Okay, yang pertama rule of third, yang kedua framing, yang ketiga simetri, yang keempat pattern, yang kelima color contra, yang keenam adalah leading line. So macam mana rule of third ni berfungsi? Kalau korang ambil gambar ke video, dia basically sama je. So yang pertama rule of third. So kalau korang gunakan kamera, sekarang kamera semua dah ada grid. So penggunaan grid tu adalah untuk rule of third. Rule of third ni adalah point of view yang mana korang boleh ambil gambar. Contoh, okay, gambar Tak anjing boleh ni. full screen. Apa dia? Tak boleh full screen Oh, nak full screen Sekejap. Aku lupa pula. Macam kurang jelas sangat. Sorry Kau gang. besar kan dia? Sorry gang. Sekejap. Okay. Nampak Boleh. Okay. So basically untuk framing rule of third ni, okay, contoh gambar anjing ni, korang ambil point interest dia dekat sini, dekat atas belah kiri, point of interest dia. So kita akan fokus dekat anjing. So yang selebihnya adalah background, sama juga dengan lain-lain. So tak semestinya korang nak ambil gambar tu depan sahaja. So tak semestinya straight je. So korang boleh tak tepi, kiri, kanan, atas, bawah. Macam kucing ni kat bawah kiri, bawah kanan. Macam itulah rule of third. So basically korang nak tahu lebih lagi, korang boleh check lah kot nanti dekat internet. Okay, so next adalah framing. Framing ni aku rasa senang je. Apa-apa yang, macam nak cakap, apa-apa yang di sekeliling subjek. Sekeliling subjek. Yes. Sekeliling subjek. So basically apa-apa pun boleh jadikan framing. Tak semestinya korang nak kena pakai frame. So apa-apa je. Macam pokok ni ada framing dia. Macam apa gate ni adalah framing dia. Tingkap dan pagar ni. Okay. Itu adalah framing. Yang ketiga adalah simetri. Simetri ni okay. Kalau sekarang ni banyak phone yang dah boleh pakai apa wide angle. So bila pakai wide angle ni, kita lagi senang sebenarnya nak nampakkan simetri tu, sebab benda tu dia akan jadi panjang. So contoh adalah simetri adalah macam ni lah. So dia akan sama kiri dan kanan, atas dan bawah. Itu adalah simetri. So next adalah pattern. Pattern ni adalah sesuatu yang berulang-ulang. Tak kisahlah macam pokok ni ke, color ni ke, bulat-bulat ni, tayar ni. Itu adalah pattern. Color contra. Color contra ni macam korang boleh tengok ni, color yang dia lain, dia buatkan sesuatu gambar tu jadi pop, menyelah. Contoh kalau korang ambil product shoot contoh kan, ambil gambar product shoot. So macam ni background dia, background biru. So adalah produk-produk dia kontra daripada background. Macam tu je lah basically. Ni basic-basic ni korang boleh discover sendiri je lah. Aku bagi tahu dia punya basic je. So leading line. So apa-apa yang macam tadi simetri, dia lebih kurang, tapi leading line ni dia akan menunjukkan mata korang menuju ke mana, menuju ke sesuatu direction. So itu adalah leading line. Next, okay. Ni kalau korang shoot guna DSLR, ada 3 point yang penting kalau korang nak pakai manual. So yang pertama adalah aperture, kedua adalah shutter,
Ketiga adalah ISO. Aperture ni apa? Aperture ni bukaan lens, bukaan lens. So kalau ini dah ni lebih sikit kot. So tak payah cerita detail lah. Sebab kalau nak pakai kamera DSLR ke, tak kisahlah DSLR apa, Canon, Nikon, Sony. 3 basic ni adalah penting lah kalau nak pakai manual. Nak pakai auto tak ada masalah. So aku nak bagi reference kalau korang nak cari contoh macam mana, okay, aku tunjuk seorang ni. Ini kalau kelas dia memang mengajar mobile fotografi. Siapa tak kenal, Abedin. Okay, korang boleh tengok dekat IG dia. Dia memang ajar macam mana korang nak ambil shot. Ni memang ada power gila lah. Dia boleh pakai phone je. So dia memang ada buat kelas. So kalau korang rajin nak masuk kelas mobile grafi, boleh lah nanti kalau dia buka kelas, boleh join dia. So ni adalah salah seorang yang aku memang follow pada dulu. Gambar dia memang terbaik lah. Syarat apa nama IG dia? Tengok balik. TK. Aku tulis dekat tepi tu Aku tulis dekat chat box. Aku bagi link lah terus. Apa susah. Tengku Din. Link aku letak terus. Okay. Itu adalah orang yang pertama yang aku jadikan rujukan kalau untuk foto, tak kisahlah untuk phone ke untuk DSLR. Even kalau korang perasan gambar poster semalam, aku tengok daripada dia punya ni lah, dia punya kelas. Mana macam ni. Aku tengok daripada dia punya. Aku tiru je macam mana dia buat. Macam mana nak buat poster tu. So ni adalah salah seorang kalau berkaitan dengan fotografi. Salah seorang lagi adalah K. Amin. Ni memang most of the time dia memang pakai phone. So K. Amin ni mostly masa dia memang pakai phone. So korang boleh tengok macam mana dia ambil gambar kalau pakai phone. So selebihnya adalah editing lah. Ni aku kasih kat link dia. Korang boleh usah. Lagi seorang. OD. OD ni dia orang satu geng lah ni semua ni. Mazuki baru masuk dia tahu lah kot siapa-siapa dia orang ni kan. So kalau OD ni dia ada YouTube channel. So korang boleh tengok YouTube channel dia pasal mobile fotografi ni, macam mana dia ambil gambar. Dia memang ada buat vlog macam mana dia nak ambil gambar apa semua. Memang best lah kalau pasal dia tak kisah korang pakai phone ke, kamera ke, DSLR ke. Kalau korang tahu teknik dia nak ambil gambar macam ni, kau pakai apa pun tak ada masalah. Okay, ni kalau pasal foto. Okey ke semua? Okey ke? Okay. Mantap, Syah, mantap. Okay, next aku bagi kalau video Okay, kalau pasal video pula sama je, idea dia macam mana korang nak cari tu sama je macam tadi. Gunakan internet.
YouTube, Instagram apa semua. So cari je. So kalau untuk video, aku kalau internet aku ni, aku tengok. Sekejap. Oh Ijam, ya IMOD ni YouTuber juga. Betul. Okay. Okay, kalau aku buka profile aku. Dia benda ni, foto dengan video ni, dia korang kena minat. Kalau korang betul-betul minat, dia akan jadi macam korang sanggup belajar macam mana pun. Aku boleh belajar guna Premiere Pro lah. Dalam satu malam tak tidur sebab aku nak jadikan benda tu berjaya untuk dapatkan shot tu. Ini adalah aku save dekat aku punya ni. Aku search, aku save. Okay, kalau untuk pasal videografi, ni ke? Firdaus Zulfa. Ini dah level lain lah. Tapi poin yang aku nak bagi tahu, Firdaus Zulfa ni dia videographer, power gila lah. So aku banyak, kalau pasal video aku banyak tengok video-video dia lah, untuk idea. So ni seorang, aku bagi link dulu. Ni adalah orang-orang yang hebat lah, yang aku tengok dan aku cuba untuk buat macam mana diorang buat. Yang kedua, adalah siapa? Haris. Diorang ni semua bawah komuniti, tak tahu, diorang satu geng lah senang cerita. Firdaus Zulfa, Haris. Aku tahu pun sebab aku dapat tahu dia shoot untuk Mira Filzah. So aku tengok lah dia punya video. Haris. Sebab aku banyak tengok macam mana, contoh kalau diorang, aku follow diorang, so diorang pun ada bagi diorang punya behind the scene kat story ke apa. So daripada situ aku tengok macam mana diorang bekerja. Okay. Siapa yang ketiga? Aku nak bagi 3 orang. 3 orang yang, okay, kalau kat YouTube, kalau korang nak belajar pasal videografi, apa nama dia? Apa nama? Bukan Paul, apa nama aku lupa dah. Sekejap aku cari. Okay, salah seorangnya yang aku selalu tengok adalah Peter McKinnon lah. Dia memang fotografer, videografer, filmmaker. Aku banyak tengok dia sebagai rujukan, Peter McKinnon. Yang aku nak cakap tadi, apa kan nama dia, aku lupa dah.
Poker while back. Poker while back. So ni diorang memang mengajar lah macam mana nak shoot apa semua, comparison apa semua. Sebenarnya bagus lah kalau untuk korang nak belajar. Kalau korang minat benda ni tak ada masalah. Pasal video Ada apa-apa soalan tak? Anything? Ada apa-apa soalan? Come on guys. Ada apa-apa nak tanya? Ya. Nak tanya Syah. Ya. Macam kau ambil video kan, kau guna stabilizer apa Oh, aku buat masa sekarang. Kejap. Aku guna Zhiyun Crane. Zhiyun Crane Plus. Aku tak ingat apa nama siri dia. Tapi Zhiyun Crane lah, Zhiyun. Kau nak beli ni ke? Stabilizer ke? Bukan untuk DSLR lah. Currently aku ada DJI Osmo. Okey, DJI Osmo okey. So aku banyak main DJI Osmo lah. Kok mana tahu kau biasa guna kan? Osmo okey juga. Dia satu kecil. Betul yang kecil yang ada kamera kecil je atas tu kan? Yang tu pocket. Yang ni pocket. Aku just gimbal sahaja. Gimbal Osmo. Kau nak beli tu lah. Ke dah beli? Dah ada dah. Dah ada biasa lah. Okey lah. Berabuk juga dah. Okey sebenarnya kalau ada benda tu dia akan support untuk phone kan. So okey kalau dulu aku paling pantang kalau orang shoot ambil video macam ni tau. Macam mana tak nampak ambil gambar, ambil video menegak. Aku paling pantang. So sekarang dah ada story TikTok apa semua, reel semua. So kalau nak shoot macam ni dah tak ada masalah macam ni. So kalau korang nak ambil video, kalau tak ada stabilizer, korang kena pegang dua tangan untuk stabilizekan video tu. Tak kisahlah phone apa. Lepas tu jangan shoot jalan laju-laju lah. Kena guna ninja walk. Macam ni, ninja jalan slow-slow macam tu. Macam tu lah. Ala-ala moonwalk sekali. Boleh moonwalk, boleh rod, boleh. So kalau nak ambil video, pegang macam ni. Tak pun macam ni kan. So pegang betul-betul. Ambil macam tu, slow-slow, jalan slow-slow. So kalau macam awang tadi, dia dah ada Osmo stabilizer tu. So dah boleh attach dengan kamera. Macam mana nak shoot? Okay, aku bagi satu contoh yang paling common orang shoot. Ada foreground. Okay, dia panggil foreground. So ni kamera. So daripada belakang kau buat reveal shot. Keluar. Macam tu lah. Reveal shot. So nanti dia akan macam, sebab dia dah rapat kat sini. Dah rapat dekat buku ni. So bila dia keluar tu, dia akan fokus pada subjek. Tu salah satu contoh shot yang korang boleh ambil. Lagi satu, kalau dah ada stabilizer tu, nak buat orbit shot. Maksudnya ada subjek, pusing. Orbit shot. Itu panggil orbit shot. So bila yang bestnya kalau ada stabilizer ni, dia tak dapat footage dia tak shaky lah. Tak goyang. Dia takkan goyang. So apa yang korang kalau edit guna software Adobe Premiere Pro, dia ada stabilize punya features. So kalau pegang pakai tangan, mesti goyang. Kalau masukkan efek stabilize tu, warp stabilize dekat software tu, footage tu akan jadi smooth lah, tak goyang. Tapi software apa tadi? Adobe Premiere Pro. Yang tu berapa kalau purchase? Itu kalau purchase aku tak sure sebab aku pakai crack.
Yeah, itu yang penting. Shopee ya. Sama ada Shopee ke, aku download dari internet je. Tapi kena hati-hati lah. Kadang-kadang bahaya sebab kita tak tahu benda tu trusted ke tak. Takut ada virus ke. So hati-hati lah kalau ada komen, kalau macam dekat website tu ada komen, baca komen tu. So dari situ kita tengok benda tu trusted ke tak. Macam Shopee pun sama lah. Kalau komen dia kata okey. So kalau pakai Premiere Pro tu dia dah level untuk desktop ke PC ke, okey lah. Kalau Apple biasa ni pakai Final Cut Pro. So kalau untuk editing, Premiere Pro ni sedap lah. Banyak features dia. Atau kalau korang boleh yang kalau senang sikit, guna Filmora. Itu pun kena crack juga supaya dia tak ada watermark besar-besar dekat video. Kau banyak crack je lah kan. Betul. Kau pernah pakai iMovie tak? iMovie pernah sekali je. Dia punya features dia agak limited Betul. Kalau pun mostly limited. Kalau berbayar, kalau pakai Apple kan, Luma Fusion. Tapi berbayar lah. Luma Fusion. Ada crack juga tak? Itu aku tak sure. Aku rasa macam tak ada. Basically untuk Apple lah. Luma Fusion. Itu memang biasa. Macam aku tunjuk tadi, Haris Yaris tu dia buat video dekat overseas untuk Mira Filza. Dia edit guna phone je, guna Luma Fusion tu. Ya lalang aku tunjuk. Filmic Pro je terus. Kalau dah pakai PC Premiere Pro sedap lah. Well kan phone yang Filmic Pro kalau Apple kan. Apa ada lah kotak madu. Filmic Pro. Okay, ni dia pakai Luma Fusion. Which is dia pakai kat tab je, tak silap aku. Allah, besarnya. So ni adalah Luma Fusion. Sebab dia footage dia dah superb dah. So bila masukkan editing pakai software apa pun, InsyaAllah lah boleh. Cuma mungkin lah ada features yang limited. Okay, so kalau pakai software tu, itulah. Aku software kalau ada duit beli lah. Cuma aku je lah yang sengkit sikit. Pakai yang crack. Miza tanya, ada tips tak untuk penggunaan mirrorless camera? Okay, mirrorless camera ni jujur aku cakap, aku pernah pegang dan pakai sekali je. Okay, itu pun tak pakai entire event. Tahu Ijam, ingat tak dinner dekan yang aku join tu? Ada seorang yang ambil gambar juga, apa nama dia aku lupa dah. Dia pakai mirrorless. Cumanya aku pernah pegang dan try ambil gambar sekali je. Untuk tips tu macam mana? Mungkin kena discover sendirilah kot. Sebab kalau aku pakai, aku akan discover dulu lah. Mungkin aku boleh cerita lah. Aku boleh discover dulu dan aku boleh cerita balik. Tapi sebab aku tak pakai, so aku tak tahu sangat pasal mirrorless. Tapi kamera mirrorless bagus juga. Dia ringan dan senang nak bergerak. Amiza nanti bagi tahu model apa apa mirrorless tu. Syaran, aku ada soalan. Ya, tanya. Okay, soalan ni benda ni kau tak cover lagi tapi aku just nak tanyalah. Okay. So, aku dah nak keluar dah sebab aku dah guna nak buat. So aku just nak tahu. Okay, dalam kau buat satu video, ada certain video yang kau menggunakan background music yang apa? Non copyright. Non copyright. Okay. And macam mana kalau kita nak guna juga background music lagu yang famous lah. It's not famous, maksud aku yang lagu betul. It's not instrumental. Ada lagu betul. Maksud kau lagu betul tu lagu yang nyanyi by artis ke apa? Lagu by artis, and macam kita nak make sure yang lagu tu tak copyright.
tak kena copyright. Sebab ada certain aku tengok macam aku tengok ada certain YouTubers Betul. diorang ada guna yang copyright punya background Lagu. music instrumental. Ada juga yang diorang gunakan lagu yang betul, lagu yang ada singer. So macam mana nak memastikan lagu tak kena copyright? Okey, satu music ni kita boleh beli. Sama ada kita pakai music bed, ataupun apa yang selalu pakai tu aku lupa lah, music bed dengan lupa pula. Basically kau pernah buat ke? Okay, basically aku pernah buat, tapi dia ikut nasib. Kalau video tu, contoh kalau lagu-lagu kat YouTube, ada je lagu yang ada orang menyanyi tapi free. Faham tak? So boleh search dekat YouTube non copyright music. So ada banyak YouTube channel yang instrumental ke, yang menyanyi ke, tak kisahlah bahasa apa pun. So kalau pakai lagu yang ada copyright, tips dia salah satunya yang aku tahu, sama ada korang kena tak boleh pakai entire video. Pakai sikit. Lepas tu mungkin boleh selingan dengan kita punya suara lah, suara pada video tu. Lagi satu mungkin cepatkan atau perlahankan lagu tu. Tapi dia akan jadi buruk kalau lagu tu tiba-tiba macam suara macam monyet so nak cari yang free, YouTube je search no copyright music, no copyright background music, apa-apa banyak gila. Even YouTube sendiri pun ada audio library sendiri, so boleh cari kat situ. Kalau basically contoh kan, kita nak shoot wedding kan. So basically kita nak guna mungkin dia punya Betul. Apa yang betul aku tak bercakap lagi. Tak pakai aku faham lah. Okey, sambung. Contoh kita nak shoot wedding Melayu and dia punya tema ialah traditional. So takkan kita nak pakai lagu yang non traditional, betul tak? Betul. So katakan so macam mana kita nak pastikan lagu traditional tu macam contoh kau nak use as kau punya kau nak generate income and benda tu akan post kat YouTube, betul tak? So macam mana kau nak make sure yang kau punya video tu tak kena copyright? Semandangkan kau menggunakan lagu tu juga. Okey. Dia jadi masalahnya kalau contoh macam wedding ni kan. Aku jadi isu sebab aku kena pakai lagu yang famous, yang orang biasa dengar, supaya macam dia boleh relate. Kalau lagu tak biasa dengar, so macam kan. So cara yang aku buat adalah macam aku cakap tu lah. Mungkin dalam layer, atas dalam editing tu, atas tu music, bawah tu mungkin suara pada video tu. So layerkan je. Faham tak? Jangan cut daripada audio video tu. Macam tu lah, so far macam tu lah. Tapi salah satunya mungkin kena mention lah kot. Maksudnya kita kena mention yang kita kena kredit dia lah maksudnya. Yes. Tu lah, pasal copyright ni bahaya juga. Sebab takut kena saman ke apa kan. Ada je few yang video kat YouTube aku macam dah kena copyright tapi video tak kena block. So tak apalah, still boleh pakai. So dia copyright kat kau, dia buat apa? Dia hantar copyright, dia kata ada few copyright. Yang pertama dia hantar copyright serta negara tak boleh dengar lagu tu. So dia akan block negara contoh negara Afrika tak boleh dengar lagu tu. So video aku akan senyap lah. Ataupun video aku kena block. Itu kalau yang serta negara. So kalau macam copyright yang biasa aku kena, dia audio dia a few second je tapi dia still kena copyright sebab macam ni dia kena copyright. Lepas tu dia tak kenakan apa-apa tindakan. Dia macam tak heavy lah, dia ada level dia. Kalau betul-betul berat tu memang akan kena copyright lah. Macam so basically copyright tu dia akan effect dekat channel kau tak? Which is macam dia akan mention this copyright strike does not affect your YouTube channel. Macam tu lah. Dia akan mention. Mostly akan dia mention. Faham. So kalau YouTube tu bahaya. So sekarang ni kalau dekat Instagram best sikit sebab kita dah ada reels, kita boleh search lagu.
So basically kalau aku nak buat, aku buat dulu video tanpa lagu, tapi basically aku akan letak juga lagu supaya aku boleh tangkap macam mana aku nak edit video tu. So bila aku render, render tanpa audio, masuk reel, cari lagu tu kalau lagu tu ada lah. Macam tu. Faham. Okay, thanks. Okay. Sabar lu nak screenshot. Nak belah dah ke? Ada, korang tak nak buka kamera ke? Nak ambil gambar ni? Padahal siapa lah member. Member susah buat ni, buat kelas ni, aduh. Bukan kelas. Okay, aku dah buka. Mari buka mari. Kalau tak nak buka tu, buka. Benda sekejap. Snipping tool. Aduh. Snipping tool. Yelah, buka Jap. kamera. Mana siap. Dah sejam ni, kira okey lah. Hamiza okey ke? Bagus. Dah ke? Weh, Dah. Mana dah nak ambil kelas ke? Belum lagi. Dah nak ambil kelas ke? Belum ambil Eh, lagi. korang dah ambil gambar dah ke? Belum. Aduh. Belum ambil lagi. Okay, kena ambil dah. Kita ada 15 orang termasuk. Macam nak ambil gambar ramai-ramai, boleh ke? Sekejap Screenshot sabar. lah. Screenshot. Macam nak screenshot? Tak, masa aku yang keluar kasi 9 je. Ke boleh edit? Aku ni bodoh sikit lah sebab jarang guna. Sama. Oh, Kau change okay, boleh kecilkan atas masyarakat. Okay. Rasa macam noob sangat. Okay, jumpa dah. Korang pergi dekat, tekan 3 dot tu kat bawah tu. Lepas tu korang tekan change layout. Pandai je Pak Mat. Mantul. Okay, mana geng? Jom kita ambil gambar dulu. Oh macam ni. Okay. Oh macam ni. Rod, jangan tunjuk sangat Rod. Jangan tunjuk sangat. Aku selalu guna Microsoft. Tak pernah guna ni. Sama lah. So, ni pakai apa? Screenshot lah ni. Bukan ambil gambar pakai phone lah. Okay. Macam ni nak buat Boleh je kalau nak ambil gambar pakai phone. Kejap macam mana Saya tak judge. Print screen Print screen lah. Okay. Macam nak buat pizza korang. Tunjuk muka je lah. Mana lagi? Belum. Dia tukar background tak? Macam buruk je background. Muka dah lah buruk. Lepas Kau tu guna background. Beautify tu apa? Kat mana? Itu ada app sendiri lah. Oh sorry lah, tak mampu lah. Tak adanya, dia bukannya mahal pun. Dah lah, kau janganlah bodohkan aku lagi. Aku dah tak tahu ni. Alah pun buruk juga. Alah, kalau dah buruk tu buruk jugalah. Pakai je lah tadi. Okay. Dah ke? Belum masih ramai lagi tak. Semua malu-malu. Kasihku sinar tanpa Pergi hutan lah. Asal dekat phone ni ada, dekat sini tak ada. Ayo. Sharon kau selalu buat ke kelas ni? Baru Pak Wan, dia dah kata kan. Start pada hari. Maafkan saya tak tahu tu saya tanya. Awak je lah, awak janganlah. Aku saja tak kena kau. Lama kan tak Buat kena. masa sekarang ni gigit awak buat satu lah. Buat masa sekarang ni buat satu. So mungkin aku akan buat kerap lah juga kalau siapa betul-betul nak belajar. So aku tak ada pro mana, cuma aku boleh share apa yang aku tahu. So Tapi macam aku rasa better kau opinion aku lah macam aku cakap dengan kau sebelumnya kan, better kau try buat macam Iman sebab Iman buat tutorial bodoh-bodoh je, sumpah cakap kau. Sebab yang bodoh-bodoh tu lah orang yang tak tahu sebenarnya nak buat. Ya sesimpel alam. Macam kau nak buat macam mana kau nak buat background, macam mana kau nak buat transition daripada yang aku suka tu dia Video ajar A aku ke video B tu. daripada video A ke video B kan, dia berjalan lepas tu keluar background baru macam smart gila. okay. Style tu. Kadang-kadang benda simple tu tak tahu. Yes betul. Contoh Benda sini. simple je. Ni aku lagi tak tahu. Milo. Sekejap Bersyukur kawanku bertaubat. Paket baru bye. Kek lama lah, kek baru dalam kereta. Sekejap, kau baru. boleh ni ke? Kau boleh screenshot ramai-ramai ke? Aku macam dekat laptop aku tak keluar pula gambar. Dekat phone keluar. Prince. Oh tak, dekat aku ni pun tak ada juga. Yang tak ada Awang, Izzati,
Marzuki, okay, mesti dia keluar dah. Okay, Marzuki, Niki dengan Aladi tu dia tak ada. Dekat laptop aku, kau dengan aku je. Oh ya ke? Nampak tak jodoh kita kuat? Dekat pun ramai. Tak Syah, dekat Putrajaya line jam ah. Aduh. Jam Roblox ke Roblox? Okay, jam. Screenshot. Tu lah Robloxnya kan. Sekarang ke? Sekejap, aku cuba tengok kat phone je. Kalau kat phone penuh ke? Sekejap aku tengok je Kat pun tak penuh. Mana anak ikan kau tak masuk ke? Tahu Oi, lah anak ikan kau. behave. Apa ya? Marah. Siapa tu? Anak ikan kau Ramai lah. anak ikan ada. Kejap kau. Betul kan? Slowkan audio kau. Bapak cakap untuk audio Slowkan audio kau. Okey dah. Slowkan. Amin. Kau mute kan. Ni benda Syah. Kau boleh ni benda. Ikut. Terus mana dah? Ada. Okey. Ada screenshot kan? Aku try satu Aku cuba tau. Aku cuba. try. Tak payah habis lagi. Let dulu. Muka aku okey tak? Kau nak aku jujur ke tak nak jujur? Aku takut kerja hati je. Okay. Boleh? Tak, semua orang tak hilang. Yang tak ada, kenapa gambar aku tak ada? Ada. Sebab dia tahu muka kau tak handsome. Kenapa aku ada dua? Engkau masuk dengan phone kan? Nak aku screenshot ke? Kenapa aku ada dua? Boleh Mika, boleh. Nak screenshot je susah. Buat je lah cepat. Buat cepat. Mika, screenshot kan? Okay, ready? 1, 2, Milo dah hilang dah. Oh, kawanku tak beriman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weh, seorang dah left. Pika kalau kau tak tag kau siap kau. Aku buat press conference nanti. Dia buat gaduh tau. Dia buat gaduh tau. Sekejap. Kelas ke? Baju aku sama lah. Man. Kau tak take aku cari kau. Sanggup Dah habis ni Syah. Sorry Ah. Syah, aku tak fokus tengah dah. Tak apa. Tak, kalau ikutkan boleh je nak tanya apa-apa. Aku dah tak ada aku pun tak tahu nak cerita apa. So aku jawab berdasarkan pertanyaan lah. Okay, aku baru perasan nampak korang posing-posing ni. Syed, aku rasa je lah. Aku bagi suggestion lah kan. Okay. Macam hari ni kau macam try nak cover banyak sebenarnya. Kan Basic je better hari kau ni, macam nampak kau try to kau nak brief in general. Why not later after this kan kau buat je macam contoh hari ni kan kau nak belajar nak one background je. Aku ajar je yang tu. First thing first kau buat video dulu, which is kau buat tutorial dulu. And then kau bila kau dah buat video tu kau post kat YouTube kau. Benda tu boleh slowly akan naik kau punya viewers satu. And then bila kau nak start balik buat Meet ni, this Google Meet kan. Google Meet ni then kau open terus. Kau tak payah ajar dah, kau open siapa nak tanya. Senang. Instead of kau nak kena buka, kau nak kena transit, nak present, lepas tu buka balik, present, buka balik. Benda tu akan jadi slow. Kau benda tak smooth. So orang susah nak fokus. Better kau buat dulu video tu. And then bila kau dah start buat Meet, kau open untuk orang tanya, bukan untuk orang ajar dah. Faham. Begitu. Aku rasa lah Kau much ajar better yang lah. paling basic lah. Yes, Macam- basic thing. Kau tak payah nak ajar pro sangat, tak payah. Lambat payah. lagi. Lambat lagi. Dia macam for newbies lah, for idiot lah. Yes. Faham. Rod, Jam. Rod, janganlah dulu sangat newbies. Newbies. Level 1 lah, level 1. Level 1, boleh saja. Okay. Okay. Sabar jap. Aku nak buat story lah. Story. Sorry. Oi, sorry pula. Pika dah screenshot tu. Tak. Come on lah. Tak, aku hantar dalam grup. Syah dapat tak? Aku tak buka lagi. Alah, tak ada dalam grup tu. Grup mana Tengah ada grup. Tengah ada grup. Tengah. Dia group ke dua orang? Ada grup berdua. Ada grup dua kan. Siapalah kita kan nak bergroup lah. Alamak. Untunglah lalu WhatsApp dengan Cut. Kau Milo faham. kata yang bising kau pun ada dalam tu. Teruknya member. Aku grup yang aku ada pun grup best je. Sedih tu. Asal sedih. Lah grup best je tak cakap ada banyak grup kan. Saya sedih. Tapi nangis seseorang. Tak apa, I is okay.
Okay, Okay. ada Why the because? apa-apa soalan lagi? Kau plan nak buat setiap hari Jumaat malam ke? Tak juga. Aku pun tak fikir bila lagi next. Sebab better lah aku rasa better kau buat weekend malam lah, which is aku rasa yang paling sesuai is satu malam, because kalau kau buat hari bekerja ni kan, orang baru bekerja, ada penat-penat semua, aku tak rasa orang mungkin boleh join, tapi in term of focusing tu susah. Masing-masing dah penat. Aku tengok muka Rock, aku tahu dah muka dia penat. Penat jogging lah tadi kau rasa. Aku pernah ada laptop. Itulah. So Sakit mata. aku rasa Sabtu tu just lah bagi aku, sebab Sabtu tu tak semua orang bekerja. Ataupun kau buat Ahad pagi ke, macam tu. Faham. So Pagi, jangan cari aku pagi. Aku suggestion je sebab sebab Syaran buat ni benda ni effort tau. So macam pada aku is membazir tenaga dan usaha dia. Dia pernah buat tapi orang susah nak benda tu, susah untuk orang join. Nak fokus, nak fokus, nak join. Sebab aku tadi kenapa buat tadi aku tanya dia kenapa buat Jumaat malam. Aku random je. Sebab Jumaat malam tu aktiviti lain. Kau ni Yang malam tiba-tiba dia teringat lah. Itu malam. Sekatilah nak Jumaat malam ke malam Jumaat ke. Alamak. Astagfirullahaladzim. Lujah. Okay, thank you for the feedback. Aku terima. Aku bagi tahu lah sebab aku nak sebab kau ada potensi untuk pergi lebih jauh. Wah. Dia nak dia malu. Tak payah. Kau pun nak bagi ilmu juga. Sebab kita orang ni sebagai student kau, okey lah. Sebab Aku memang sokong kau. Betul. Kita orang as a friend bagi support je sebab nampak kau boleh pergi jauh. No need, bagus untuk humble, but then dah obvious lagi suruh kau memang boleh pergi jauh, just go for that. Tak payah nak macam tak adalah aku biasa je. Tak payah, pergi je. Woi, kau buat drama kat sini ke apa? Bukan drama, aku cakap je sebab dia boleh bercakap, dia boleh buat. Mana boleh pergi jauh, lockdown. Betul. Kau pergi tempat aku, kau Minum mana je tahu potong ke. kejap. Dia ni tak supportive tak masalahnya. Dia tak nak support member. Tak, contoh macam tadi kau kata yang siapa tu videographer Firdaus yang dia buat kelas online tu. Dia boleh buat online kelas kot. Bayar RM8 satu session kan? Betul tak? RM8 ke RM5? Mana lah. Sayang kau malah. Puluh-puluh. 50 rata-rata. Si nampak dia boleh pergi jauh. Nampak tak? Mesti dia start macam Syarat ni juga. Sama je. Semua orang start dari bawah. Saya ada soalan. Siapa? Siapa tu? Tanya. Tanya. Tadi brother, siapa nama Mamat tu? Ijam. Ahmad apa tu? Aku ke? Nizam. Nama saya ke? Saya teruskan. Memang nampak secara memang boleh cakap apa semua kan. Dan nak tanya apa kau punya praktis untuk cakap depan. Oi. Saya susah tu. Kenapa depan kamera? I mean, saya nak confident. Oh, aku sampai sekarang aku tak rasa aku confident tu. Aku rasa sebab mungkin satu, sebab aku kenal korang. Untuk sekarang ni lah. Kalau untuk video YouTube aku paksa diri kot. Berapa kali aku ni gagap ulang balik. Biasalah tu. Alah. Maksudnya kau ulang-ulang banyak kali lah ulang-ulang. praktis. Dia macam nak dapatkan excitement dalam video tu susah lah. Sebab kita kena bagi orang tertarik untuk tengok. Itu lah, susah. Betul. Sebab aku rasa antara sebabnya kita tak buat content tu, kita tak tahu nak cakap. Ya, nak buat video kan. Betul. Itu sebab tu kalau apa? Rasa in term of content. Sebab tu kalau awal-awal kita buat benda yang kita tahu. Jangan macam orang lain buat konten, contoh orang ada buat konten Omi TV. Kan seronok tapi kita bukan jenis orang ke situ nak buat konten game. Kita tak main game. Tak boleh kita nak patah game. So kita kena buat benda yang kita tahu dulu and then baru dari situ. Syaran. Yeah. Kau tak nak collab dengan Is ke? Oi, aku memang collab dengan Is. In term of job lah. Tak, job tu itu memang tu dah tahu. Tak masuk aku in term of benda ni, faham tak?
SEO influencer dengan YouTuber. Yes. Is power Sebab sangat tu. Is Boleh. dia ada pengaruh. Ha. Dia ada pengaruh. Macam kau ada attraction yang orang kata nak pergilah kat dia, macam tu tau. Ya ke? Ya saya. Aku tak borak kosong lah, malah borak kosong. So korang boleh memanfaatkan each other. It's not benefit tau, korang boleh memanfaatkan each other. Betul. Sebab Is pun pro, kau pun pro. Kau punya kelebihan, Is pun ada kelebihan dia sendiri. So why not korang yelah memang korang intern with business, maksud aku in term of marketing macam ni. Boleh generate duit juga. Dekat YouTube kau boleh generate duit juga. Sekarang follow kau punya subscriber berapa? Aku punya sikit je sekarang. Berapa? 200 Sejuta. Tak kisahlah, benda tu boleh slowly grow tau, aku boleh naik nanti. Tapi kau kena jadikan Is sebagai community ambassador lah. Betul. Okay Syah, aku ada satu soalan Syah. Sila. Untuk transition kan. Okay. Kalau kau sedia maklum kan, kalau kau tengok dekat apa nama ni TikTok ke kan, Okay. ataupun Reels, selalunya diorang akan buat transition guna device tu sendiri kan. Sap. Maksudnya kalau Sap. yes, macam sekarang kan. Okay, kalau kau prefer buat transition guna device ataupun atau guna software macam tak kisahlah Premiere Pro ke apa kan semua ada transition tu kan, dan boleh buat masking apa semua kan. So kau prefer yang mana satu dan kenapa? Okay, untuk personally transition ni subjektif. Maksudnya dia digunakan bila perlu. Maksudnya tak ada all the way kau nak pakai transition. Macam video baru-baru ni kan, video yang aku tunjuk tadi pasal yang Polaroid tu kan, gambar Polaroid tu, aku tak pakai apa-apa transition pun. Sebab aku tengok pun videographer yang pakai yang buat video, dia orang mostly tak pakai transition. So transition tu pakai bila perlu saja. Macam mungkin ada tengok dulu famous dengan Sam Calder. Sam Calder ni dia buat video memang around the world lah. Tapi dia banyak buat transition sampai semua orang nak buat transition. Dia tak semualah kita perlu pakai transition sebenarnya. Untuk personally aku sekarang ni aku tak guna transition. Kalau dulu mungkin macam okay dah edit, dah shoot, dalam edit letak transition ni leceh kak. Terus sekarang ni aku lebih pada okay, aku shoot macam mana aku edit. Transition bila perlu je. Kalau tak perlu memang aku tak pakai transition. Sekarang memang aku tak pakai langsung transition. Macam kau cakap tadi, kalau guna device ke editing, depends. Dia kadang-kadang kalau guna device ni bagusnya sebab kita tak buat-buat. Kita tak buat-buat, contoh kan, macam kita famous sekarang dengan tradition gerak snap laju. So benda tu tak dibuat-buat. So kalau macam editing kan kita buat supaya transition tu jadi. So depends. Dia depends pada orang tu, depends apa purpose kita nak buat. Benda tu lah. Menjawab ke? Okay, menjawab. Alhamdulillah. Syah nak tanya soalan. Ada lagi nak tanya tapi tak apa, orang lain tanya dulu. Tanya je lah, tak tahu kita orang pun tak tahu apa yang kau nak tanya tu pun aku nak tanya juga. Macam tu. Kadang benda tak terlintas pun. Tanya je, apa yang terlintas cakap je. Betul. Nak kena susun ayat lu. Tak apa. Ni tak apa, ni bukan kelas bahasa Melayu, tak apa. Cakap je. Rod nak tanya apa ni? Aku nak tanya, especially kalau you buat pemandangan ataupun nature punya scene, usually guna transitions or ada stuff? Selalunya you guna apa? Gambar ke video? For video, yes. Video. Soalan kau guna transition ke tak? Kau macam apa tadi? Guna device, guna apa? Usually when you want to create a scene, selalunya apa teknik yang you selalu guna? Kalau macam scenery macam taman negara ke ataupun hiking bukit. Okay, faham. So kalau kau nak shoot contoh taman botani contoh taman botani, apa yang menarik kat situ yang buatkan orang nak pergi kat situ? Untuk pendapat aku apa yang menarik kat situ? Contoh kita ke taman botani, apa je ada, hutan pokok je kot.
Tapi macam mana kita nak buat tempat tu jadi menarik. Contoh kalau aku, ni aku fikir secara spontan je. Contoh, first mungkin aku akan ambil sinaran matahari. So kita ambil scene matahari, celah-celah pokok kan, scene matahari. Tu satu shot. Mungkin aku akan ambil contoh, tiba-tiba ada periuk kera. Kan menarik kan, benda tu rare kan. Kita ambil periuk kera. And then apa lagi menarik lah. Kalau kalau ada binatang ke kan, kita ambil binatang. So benda tu dia macam mungkin di mata orang tak menarik. Lain orang, lain perspektif, lain dia punya preference dia. So kalau macam scenery tu kita kena tengok sekeliling, gunakan apa yang ada. Itu dia. Jawab ke Rod? Jawab. Maksudnya you pinpoint what's the main attraction dengan tempat tu lah. Yes. Okay, faham. How to shoot tu technical lah. Ya saya. Okay, nak tanya. Selepas kelas ni, boleh tak kita macam ada buat satu collaboration ataupun exchange of idea in term of cara nak buat video based on sport. Maksudnya benda bersukan lah. Okay, faham. Maksudnya sharing pasal apa, nak edit ke nak shoot ke dua-dua? Nak shoot, nak edit ataupun secara ongoingnya kita buat something. Kita do something ataupun kita buat assignment. Macam tu lah kita kata. Itu idea untuk part tu Syah. Setuju assignment. Nyanyi tu kan. Faham. Tu aku terfikir juga pasal nak suruh assignment apa semua tu, tapi untuk first ni just introduction dulu kot kan. So boleh dikemukakan dan boleh dijayakan, InsyaAllah. Ketengahkan jadi. Okey ke awang? Okey. Alang-alang tu Sekejap. Sila. Aku tak tahu kau tahu ke tak, tapi ni Ma yang tunjuk kat aku. Sekejap Apa tu? Ada seorang ni dia sekejap. Tadi kau cakap pasal apa, pasal sukan Ya, pasal sukan. Okey. Tak, aku nak tunjuk satu IG ni. Aku ada tengok dia buat video pasal, tak ada video pasal sukan sangat, tapi dia pernah buat video lah. Itu je lah. Aku tak jumpa pula IG dia. Macam aku kan, aku punya plan, aku minat nak buat apa tahu tak? Aku nak buat video motivation. Okay. Dia macam video motivation yang kita shoot sambil kita bercakap. Faham? Tak perlu nampak muka, just for motivation. Just speech lah. Aku ingin nak buat macam tu, and then aku banyak juga tengok cuma macam biasa lah, macam last time easy lah tu lah. Betul, kekangan mata lah sebagainya kan. Itu dah biasa. Faham video motivation. Video motivation banyak juga sebenarnya. Aku tengok dekat YouTube. Tahu kan kalau motivation apa macam pasal apa aku tak ingat, Rocky kot. Macam benda-benda macam tu maksudnya di motivation dia orang workout untuk dapatkan goal dia orang macam tu lah. Aku macam tu juga, maksudnya aku tengok macam mana dia orang shoot macam tu, benda-benda macam tu lah. Macam korang macam kau sendiri tak involve dengan drone kan? Dengan drone device drone. Okay, sejujurnya aku sekarang tengah study dulu pasal drone, sebab dalam tak tahu bulan depan ke bulan lagi satu ke aku akan beli. So sekarang aku tengah study. So sebab harga dia panas. So mungkin nanti aku buat video pasal drone. Aku akan review. Mungkin DJI kot. Ya sekarang ada DJI Mavic Air ke Mavic 2S ke. Tengoklah. Mantap lah A2S tu.
Wish, kaya. Wan belanja Wan. Belanja kan? Weh, mahal weh. Aku 5K. jual motor aku pun tak mampu nak beli bai. 5-6 ribu. 5K. Jual gitar kau sekali. Angkat. Weh, tak cukup lagi. Okay. So mungkin akan datang akan ada equipment baru lah, drone. Okay. Nice sharing Syah. Thank you. Ada lagi nak tanya? Saya buka. Ada. Cuba tanya. Tapi dia Suara more sihat. technical sikit lah. Alhamdulillah. Apa dia? Tapi dia more tu technical punya soalan sikit lah. Okay, boleh je. Aja? Boleh je. Okay. Kalau macam kau shoot portrait kan. Okay. Kau sedia maklum kan, macam telefon-telefon sekarang banyak kan kamera kan dah ada portrait mode kan. Betul. So dia orang pakai bokeh yang fake tu tau. Okay, betul. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni. Kan. Okay. Untuk macam kau lah kan. Kau prefer macam kau ada kamera kan. Okay. Kau prefer pakai kamera DSLR tu ke ataupun kau just pakai phone? Sebab kalau pakai phone ni yang aku tengok kalau fake bokeh tu memang kau perasan kan dekat edge dia tu tak smooth apa semua kan. Betul. Memang nampak gila lah fake kan. Okay. So soalan kau nak pakai mana satu? So kalau macam kau kan pendapat kau lah, kau choose mana satu? Okay, pasal fotografi ni it's all about lighting. About lighting lah bagi aku lah. Cahaya kau cantik, kau boleh go. Okay, contoh kan kalau kamera, okay, contoh kalau bandingkan kamera dulu dengan kamera sekarang untuk phone yang ada bokeh. Macam phone aku ni pun Huawei ni pun ada bokeh. Tapi bokeh dia bokeh fake lah. Kalau phone dulu mungkin akan nampak edge tu fake tu. So kalau macam sekarang iPhone 11, iPhone 12 tu kau boleh tengok Instagram Abeden tu dia banyak pakai phone, power gak. Sama gak OD pun semua tu tadi. Tapi tak juga sebab dia sebenarnya everything is about lighting juga. Ya, betul. No matter how powerful kau punya phone pun, lighting kau tak ada pun tak guna juga. Ya, sama juga dengan kamera. Betul. Yes. Betul. So kalau aku personal aku, kalau masa tu aku ada kamera, aku ambil lah kamera. Kalau masa tu aku tak ada ni, aku shoot ambil pakai phone lah, tapi mungkin aku tak guna kot portrait mode tu. Untuk personal aku lah, aku dah tak berapa pakai untuk portrait mode untuk dekat phone. Sebenarnya dekat phone tu kan marketing dia sebenarnya. Yeah. It's just marketing. Dia tak ada actual purpose pun. Dia just nak macam boleh phone buat ni bokeh. ada bokeh, boleh buat bokeh macam tu. Ya, betul. Itu yang sampai 3-4 dia nak kamera. cantik juga, kamera DSLR juga cantik. In terms of dia punya quality dengan sensor, memang kamera lah. Tak kisahlah Yes. DSLR ke mirrorless ke. Yes. So kalau personal aku memang pakai kamera lah. So kalau masa tu aku ada kamera, aku pakai kamera. Okay, Apa faham. harga So kamera maknanya kau? bukan aku. Itu soalan. Sebenarnya bukan aku seorang yang ada preference macam tu. Yelah. Okay, dia tengok pada orang lah. Mungkin orang suka, kalau dia tak mendalam sangat pasal fotografi, mungkin dia cakap, cantik lah. Dia Itu lenjat personal je, aku. asalkan ada. Asalkan ada. Kalau aku mungkin tak kot. Betul. Apa awak Dia tanya? kalau- Harga? Harga? Ini kamera ni 5D Mark II, aku beli second. Second dia harga 2,000 setengah lah, lebih kurang lah. Untuk body saja. Untuk lens 500. Lens 500. So sini dah dekat 3,000 lah. Tapi ni second lah. Kalau baru tak dapat ni 2,000 setengah. Kau jual apa? Berpinggang ke? Saja tanya. Syah, Ya. Ya, tanya. Syah nak tanya sikit. Kalau untuk beli lens kan, Okay. trusted seller yang online punya, boleh suggest tak? Kalau personal aku tak suka beli online tu. Sebab takut tu. Sebab benda mahal. Betul. Benda macam jangan beli online.
benda mahal. Contoh Benda mahal Benda mahal. Contoh boleh. kalau Benda online. kalau kau jumpa online, contoh Lazada. Okay, kat situ ada nama company tau. So copy nama company tu, search dekat internet. So kalau jumpa kat mana kedai dia, pergi kedai dia. Itu suggestion aku lah. Aku nak tambah boleh tak? Sila. Benda yang online ni, benda yang pasif boleh beli online. Kalau benda yang aktif jangan beli online. Kau kena tengok depan mata juga. And kau kena tengok depan mata, kena test. Benda yang pasif tak apa. Betul. So kalau macam lens tu, kalau contoh kalau Canon kalau kau betul-betul nak beli dengan harga Canon, website Canon, pergilah. Benda-benda daripada original. Even kalau pergi walk in pun, aku macam contoh beli phone, aku akan pergi butik Huawei, butik Apple, macam tu, benda-benda macam tu lah. Sebab benda mahal aku tak nak resikokan, faham tak? So macam tu lah. Betul, sama Syah, sama. Hamiza ada nak beli online apa? Lens untuk mirrorless tu lah? Jangan. Nak beli lens. Sebab janganlah. kan Jangan. tempat saya susah sikit. Jangan lens. Tak on store. Dia Betul. limited dia punya option. Kalau boleh suruh Syahkan beli untuk kau. Lepas tu Syah post. Yes. Aku setuju. Carikan orang yang boleh